Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Dan saya berada di studio seperti biasa di Bukit Kewangan, sementara Hakim Rahman bersiaran secara langsung dari rumah. Seperti setiap industri lain juga, kami terkesan akibat pandemik COVID-19 dan kami juga terpaksa membuat sedikit penyesuaian kepada norma-norma baharu, seperti mana kami di studio ada mengamalkan penjarakan fizikal, kami juga ada pembahagian tugas dan ada yang bersiaran secara langsung dari World Trade Center WTC, ada juga yang bersiaran secara langsung dari rumah, tapi sehingga kini saya masih lagi tak dapat peluang untuk bersiaran ataupun bekerja dari rumah, work from home. Saya kira Hakim juga bukan kali pertama bersiaran ataupun bekerja dari rumah, kan? Ya, dia satu perkara yang sudah menjadi normal baru. Semua yang tak normal, tak biasa, saya tak tahu Naila di kanan saya ataupun di kiri saya. Tapi saya rasa Naila dekat sebelah kanan saya. Tapi tak apa pun, seperti biasa kami di Awani Pagi akan membawakan perkembangan ataupun laporan berita yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang tempoh 24 jam ini. Dan bercakap mengenai dalam tempoh 24 jam ini, kurang dari 24 jam sebenarnya. Lebih 1 juta pengundi berdaftar di Sabah akan menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi wakil rakyat yang akhirnya nanti akan membentuk gabungan kerajaan baru di Sabah. Dan kesempatan itu juga digunakan oleh Ketua Menteri Sementara ataupun Caretaker Chief Minister Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal yang memberikan perutusan melalui media sosial. Ini mungkin salah satu cara ataupun kaedah berkempen, iaitu di dalam talian, dan beliau mengambil kesempatan itu untuk memohon maaf kepada rakyat Sabah kerana terpaksa melakukan pilihan raya. Mereka terpaksa keluar mengundi ketika dunia masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Tapi dalam masa sama beliau turut mengingatkan rakyat Sabah terutamanya dan juga petugas-petugas kesihatan untuk terus kekal dan mengamalkan SOP, prosedur operasi standard yang disarankan agar tidak berlaku penularan ataupun peningkatan keluk jangkitan COVID-19, terutamanya di Sabah. Boleh kita menyaksikan ramai pemimpin-pemimpin dari Semenanjung dan mereka di Sabah juga bergerak ke sana ke sini untuk meraih undi pengundi berdaftar di Sabah ini, Naila. Ya, itu antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com, satu microsite khusus kami sediakan buat Sabah Memilih. Anda boleh saksikan sabahmemilih.astroawani.com dan juga bersertakan countdown kurang 24 jam lagi sehingga hari mengundi PRN Sabah pada 26 September esok bermula 7.30 pagi hinggalah 5 petang. Di sini anda boleh dapatkan perkembangan terkini sepanjang kempen PRN Sabah sepanjang 2 minggu lalu. Kami bawakan laporannya di sini. Selain juga dengan keputusan tidak rasmi dan juga rasmi pada hari pengundian, kami akan bawakan bersertakan dengan maklumat calon-calon tumpuan. Anda boleh saksikan sedikit biografi mereka dan juga fakta-fakta yang anda perlu tahu berapa kerusi yang dipertandingkan pada PRN Sabah esok. Dan tadi Hakim ada ceritakan tentang apa pengumuman yang dibuatkan ataupun kenyataan oleh Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan yang sehinggakan beliau menyeru kepada jentera parti agar menjaga keselamatan. Beliau juga memohon maaf terpaksa mengadakan pilihan raya dalam konteks pandemik COVID-19 yang mana kita juga lihat situasi COVID-19 tidak lagi ada tanda reda dalam negara kita, terutamanya di Sabah, dan kami akan ceritakan tentang perincian kes-kes baru COVID-19 dalam negara yang mana kebanyakannya berpunca ataupun membabitkan kes di negeri bawah bayu itu, yang mana kami akan menjangkakan pilihan raya negeri esok. Dalam masa yang sama, bukan sahaja kenyataan daripada Shafie Apdal yang kami dapat saksikan dalam masa yang sama. Kalau kita lihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada banyak menjalankan kempen sepanjang 2 minggu ini, yang mana semalam beliau menunjukkan keyakinan terhadap kemenangan pada PRN Sabah ini. Beliau yakin gabungan rakyat Sabah yang baru sahaja ditubuhkan itu akan mendapat kemenangan besar pada PRN Sabah, dan ini bersandarkan selepas melihat sokongan rakyat di negeri itu kepada gabungan rakyat Sabah ketika kempen jelajah PRN Sabah sepanjang 2 minggu ini. Katanya nampaknya sokongan rakyat Sabah kepada calon-calon yang bertanding atas tiket parti dalam GRS begitu jelas apabila ribuan keluar menunjukkan pernyataan sokongan untuk melihat bahawa ada perubahan besar yang berlaku selepas 26 September ini. Untuk itu kita nak dengarkan apa yang dikongsikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga menyentuh tentang apa isu-isu utama yang menjadi tumpuan di Sabah. Kita saksikan. Saya faham di Sabah masalah infrastruktur.
Tadi pun saya turun ke banyak tempat. Adalah kelebihan sikit Perdana Menteri pakai helikopter. Itu katanya hak sikit boleh pakai. Tapi yang lain-lain saya tahu siapa yang pakai helikopter. Saya bukan nak membangga diri. Sebahagian besar kita tidak ada itu. Kita pakai kenderaan kita sendiri. Kereta sendiri, SPV kita sendiri, ataupun apa-apa kenderaan lain yang di darat. Tetapi terpaksa menggunakan jalan-jalan kayu bala, jalan-jalan yang sudah penuh becak. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bukan saja di Sabah, di Sarawak. Permasalahan isu infrastruktur still isu yang besar. Kalau setakat untuk kerajaan negeri bina jalan, bisa bina bah. Tapi binanya tidak banyak. Perlu ada dokongan dan sokongan dari kerajaan pusat. Isu-isu infrastruktur itulah yang menjadi tumpuan di Sabah. Kita sedia maklum tentang isu infrastruktur yang sering diutamakan rakyat ataupun penduduk di Sabah. Yang mana kalau kita lihat juga satu tinjauan yang dijalankan ataupun satu kajian yang dikeluarkan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute, di mana mereka melihat kepada sentimen yang menjadi trending di media sosial berhubung dengan Sabah memilih antara tema-tema utama yang mereka lihat tular ataupun popular di media sosial adalah isu-isu infrastruktur, terutamanya susulan kes membabitkan Viviana Mosibin, seorang pelajar yang mana juga melibatkan beberapa ahli parlimen ataupun ahli politik. Selain itu, mereka juga melihat kepada beberapa kempen yang digerakkan di media sosial, Sabah Bangkit, ada juga sentimen nativis ataupun sedikit nasionalis yang digerakkan, ataupun bagaimana rakyat ataupun penduduk di Sabah ini ingin lebih ramai yang sekarang ini melihat kepentingan untuk mengadakan pemimpin Sabah sendiri yang memimpin di Sabah, ataupun kepentingan penduduk Sabah itu diutamakan ataupun dilihat sama rata dengan kepentingan penduduk di Semenanjung dan juga di Sarawak. Itu antara sentimen-sentimen yang menjadi popular dan kami akan juga kupas lebih lanjut pastinya esok pada hari pengundian pilihan raya negeri Sabah. Hakim. Ya, satu dapatan yang menarik dalam kajian daripada ataupun perspektif yang diberikan ini adalah kita melihat bagaimana kempen yang digerakkan oleh parti-parti politik ataupun aktivis politik yang melihat kepada istilah kata ataupun lompat parti ini. Bagaimana impaknya di media sosial yang mungkin tidak berapa memberikan kesan yang begitu besar ataupun faktor yang kuat untuk mempengaruhi pengundi membuang undi ataupun memilih satu wakil rakyat mereka, tapi lebih kepada isu-isu infrastruktur seperti yang dinyatakan Ella awal tadi. Dan ini cukup menarik untuk kami lihat bagaimana corak pengundiannya nanti pada hari pengundian 26 September esok, dan seperti biasa analisis lengkap juga akan kami berikan. Tapi dalam masa yang sama, apabila bercakap mengenai dengan kempen pilihan raya ini, satu perkara yang tak boleh lari adalah bila orang sebut mengenai wang ataupun duit. Tular di media sosial baru-baru ini beberapa calon ataupun pemimpin dilihat kalau istilahnya orang kata apa, salam seluk ataupun salam keruk. Sampai salam tu ada bagi isi di tapak tangan, bagi duit. Biasa orang buat kat kenduri kahwin. Tapi waktu berkempen ni mungkin lebih kerap. Dan itu juga dinyatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Dato' Sri Azam Baki, yang menyatakan bahawa setakat ini SPRM ada menerima 10 laporan berkaitan dengan rasuah sepanjang kempen PRN Sabah itu. Dan SPRM juga akan melakukan siasatan berhubung dengan perkara berkenaan. Dan ini juga mungkin bagi setengah penduduk merasakan bahawa ini perkara yang biasa. Yalah, YT bagi duit, calon bagi duit, tapi sebenarnya ia merupakan satu kesalahan dan ianya boleh disiasat mengikut akta SPRM. Dan itu antara perkara yang disebutkan. Dan masa yang sama juga pihak polis juga ada meningkatkan kawalan keselamatan kerana sekarang ini ada lebih kurang 7,600 pegawai dan anggota polis yang diatur tugas mereka bagi memastikan pilihan raya negeri Sabah hari ini berjalan dengan lancar, dan mereka polis juga akan menempatkan anggota untuk menjalankan tugas hakiki polis dan selebihnya untuk perahan kawalan keselamatan bagi memastikan nak pilih pengundi bukannya nak pilih cari lawan siapa untuk bergaduh. Ini hal keselamatan yang perlu dititik beratkan, dan sebab itu juga polis telah mengerahkan jumlah anggota yang dirasakan mencukupi untuk mengawal ataupun memastikan keadaan terkawal. Naila.
Ya, lagi satu aspek keselamatan dan kesihatan yang perlu dititikberatkan ketika PRN Sabah esok pastinya berhubung dengan konteks pandemik COVID-19 yang mana kalau kita saksikan pada hari pengundian awal sebelum ini yang melibatkan petugas Barisan Harapan. Apa yang dilaporkan oleh editor kanan oleh Haji Nazri Kahar, beliau kata proses pengundian itu dikatakan mengambil masa sedikit lama berbanding dengan pilihan raya sebelum ini secara lazimnya, tetapi ini melihat kepada SOP yang perlu dipatuhi, yang perlu dijalankan pada proses pengundian itu, yang itu hanya membabitkan beberapa sahaja pengundi, tetapi kita akan menyaksikan esok pilihan raya negeri secara besar-besaran bagaimana agaknya dijalankan dalam konteks pandemik ini dengan SOP yang perlu dijalankan. Ada juga pakar yang menggesa supaya ditangguhkan, ada pakar yang mencadangkan supaya tempoh pengundian itu dilanjutkan dan juga lebih banyak mungkin peluang juga diberikan untuk pengundian secara pos dijalankan. Jadi itu antara cadangan-cadangan yang dikeluarkan, tetapi sehingga kini kita lihat SOP kekal seperti biasa, seperti mana PRK dijalankan sebelum ini, pilihan raya pengundian awal dijalankan sebelum ini mungkin akan kekal seperti biasa. Tetapi agak membimbangkan dan juga ramai pakar kesihatan meluahkan kebimbangan mereka berhubung situasi COVID-19 terutamanya di Sabah. Dan juga antara lain kita lihat sudah ada kesannya apabila beberapa ahli politik susulan berkempen di sana telah pun disahkan positif COVID-19, antaranya termasuk Ketua Penerangan UMNO sendiri, Syahril Hamdan telah pun disahkan positif, dan juga ini susulan seorang lagi ahli Majlis Tertinggi UMNO pula dilaporkan positif COVID-19 selepas berkempen di Sipitang. Dan terbaru pula Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa juga telah pun disahkan perlu ataupun diarahkan menjalani kuarantin di Kota Kinabalu, Sabah dalam kediamannya. Ini kerana beliau merupakan kontak rapat kepada ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Razlan Rafiee yang didapati positif COVID-19 sebelum ini. Ini berikutan kontak dekat, tapi dengan perintah itu beliau pun telah dikatakan telah pun menjalani ujian COVID-19 sebelum ini 2 hari lepas di Hospital Kuala Lumpur dan didapati negatif. Namun beliau telah menjalani ujian kedua COVID-19 di Jabatan Kesihatan Kota Kinabalu dan kita hanya dapat tahu keputusannya hanya dijangka diperoleh dalam sehari ke 2 hari lagi. Kita akan dapat saksikan, dapat ketahui. Tetapi melihat kepada dua ahli politik yang telah pun disahkan positif, yang mana kita sedia maklum mereka banyak kerap menjalankan kempen sepanjang 2 minggu ini, agak membimbangkan dan pakar-pakar yang kami temu bual semalam juga meluahkan kebimbangan mereka terhadap situasi COVID-19 yang mana ketika ini Sabah mencatatkan kes tertinggi di seluruh negara, Hakim. Ya, dan kalau ikutkan kenyataan daripada Ketua Penerangan Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, semalam saja ada 71 kes baru dengan penambahan kes melibatkan kluster di Sabah. Antaranya kluster Bangau-Bangau yang terus mencatatkan pertambahan. Dan daripada 71 kes COVID-19 yang dicatatkan semalam, 69 merupakan jangkitan tempatan dan selebihnya adalah kes import. Dan ini secara tidak langsung menyebabkan jumlah kumulatif keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara kita ini sudah lebih 10,000 ataupun lebih tepat 10,576 kes. Dan Sabah, daripada jumlah 71 ini, Sabah mencatatkan kes tertinggi iaitu 63 kes dari Sabah, termasuk 10 kes dari kluster laut dan 47 kes dari kluster Bangau. Dan negeri-negeri lain juga turut menyumbang pada peningkatan angka ini iaitu Kedah dan Selangor, tapi masing-masing hanya catat 4 dan 3 kes baru. Dan kalau kita lihat ini satu perkara yang membimbangkan ialah apabila berlakunya peningkatan jangkitan ini, ia secara tidak langsung meningkatkan risiko peningkatan keboleh jangkitan ataupun R0 yang semakin membimbangkan. Lebih-lebih lagi apabila besok kita akan menyaksikan pengeluaran pergerakan umat manusia secara besar-besaran di Sabah ini untuk membuang undi. Ya, itu yang menjadi tumpuan pada muka hadapan New Straits Times kalau kita lihat are not alert. With the current COVID-19 infectivity rate or are not on the rise, the Health DG appeals to the people to adhere to SOPs regardless of status or position. Itu sangat penting. And for those returning from red zones to go for tests and quarantine themselves. Tidak kisah, tidak mengambil kira sama ada status ataupun posisi anda, tetapi anda perlu patuhi kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Dan pastinya ini melihat kepada
situasi COVID-19 dan juga perkembangan politik di Sabah di mana kita menjangkakan pilihan raya negeri esok mungkin akan melibatkan lebih 1 juta pengundi dan juga kempen selama 2 minggu sebelum ini. Apa yang kita perlu jangkakan, kami tak tahu lagi bagaimana mungkin kluster-kluster baru dapat direkodkan. Setakat ini sudah ada pun kluster-kluster baru yang telah pun dikenal pasti. Jadi sangat membimbangkan, tetapi ini adalah peringatan yang sangat wajar terutamanya buat ahli politik, pemimpin-pemimpin negara yang sibuk berkempen. Janganlah lupa kepada SOP yang perlu kita patuhi. Dalam masa yang sama, itu adalah satu tema yang perlu kita lihat, keseimbangan antara demokrasi dan juga keselamatan dan kesihatan rakyat bukan satu perkara yang mustahil. Kalau kita lihat sudah pun diamalkan, pernah pun dilaksanakan di beberapa negara lain, di Korea Selatan misalnya, ketika mengalami kemuncak kes positif COVID-19 di negara mereka, mereka berjaya mengadakan pilihan raya umum secara besar-besaran, tetapi pastinya patuh kepada SOP tertentu. Dengan itu kita nak saksikan apa SOP yang anda perlu tahu menjelang pilihan raya negeri Sabah esok. Dengan itu kita akan berinteraksi seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman yang bersiaran secara langsung. Tadi anda saksikan sedikit infografik maklumat berhubung dengan kita prihatin peruntukan sebanyak 7 bilion ringgit untuk BPN 2.0 dikatakan apa yang diumumkan oleh kerajaan pada Rabu, satu pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin ataupun kita prihatin dengan peruntukan 10 bilion ringgit itu yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu keputusan khas yang sebelum itu didahului oleh satu sidang media yang menggemparkan berhubung dengan majoriti sokongan ahli parlimen. Tetapi itu kami akan sentuh kemudian. Kita nak bercakap tentang kita prihatin ini yang mana semalam kami mendapatkan sedikit reaksi on the ground. Apa pandangan orang ramai terhadap kita prihatin ini, satu bantuan yang amat diperlukan ketika mana kita berdepan dengan PKP yang telah pun dilanjutkan sehingga 31 Disember pada hujung tahun ini yang pastinya memberi impak secara jangka masa panjang kepada ekonomi, kepada setiap industri yang mana kalau kita mengakhiri pun, kalau kita lihat PKP ini pun ditamatkan tetapi dalam masa yang sama melihat kepada situasi COVID-19 ini yang masih lagi melanda seluruh dunia pastinya akan mendatangkan impak jangka masa panjang sama ada PKP ataupun tidak. Jadi ini satu laporan yang dibawakan oleh wartawan kami Hasimi Muhammad dari Kimanis yang melihat kepada kebajikan pekerja itulah yang perlu menjadi keutamaan ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi kita prihatin ini dilihat sebagai satu penyelamat ataupun
penyelamat kepada kebanyakan pengusaha syarikat untuk mengekalkan pekerja mereka. Seperti mana kami sepanjang kami menjalankan segmen realiti rakyat temu bual kami bersama dengan pengusaha PKS, kami mendapati ada beberapa industri yang terpaksa membuang pekerja ataupun terpaksa mengenakan cuti terhadap pekerja mereka. Jadi ini satu talian hayat buat mereka supaya mereka dapat membantu pekerja mereka, tidak perlu membuang pekerja mereka dan mengekalkan mereka. Ini antara pandangan-pandangan yang kami dapatkan on the ground berhubung dengan Kita Prihatin, Hakim. Ya, kalau kita lihat pakej yang Kita Prihatin ini ada merupakan tambahan atau perancangan daripada pakej sedia ada, kerana kita sudah tahu bahawa tempoh moratorium bakal berakhir bulan ini. Bulan ini adalah bulan terakhir, bulan depan bulan 10 nanti ada yang mula membayar kembali pinjaman kereta, sewa kedai dan sebagainya. Dan ini pastinya memberikan sedikit kesukaran. Tetapi dengan bantuan-bantuan seperti yang disebutkan Naila tadi, terutamanya inisiatif Grant khas prihatin kepada perusahaan kecil dan sederhana ini sedikit banyak memastikan mereka tidak gulung tikar dan dapat terus menggajikan pekerja yang secara tidak langsung. Pekerja-pekerja rakyat masyarakat di luar sana dapat menyediakan makanan di atas meja. Ini juga antara isu yang membelenggu bukan saja kita di Semenanjung ataupun di Lembah Kelang ini, tetapi juga lebih-lebih lagi mereka yang berada di Sabah. Dan pembubuhan yang dilakukan oleh wartawan kami di Kimanis ini juga berada di Sabah, melihat bagaimana kalau kita merasakan bahawa sukarnya hidup di Lembah Kelang, di Semenanjung ini, mereka di kawasan di negeri Sabah juga lebih sukar. Sebab itulah antara kehendak dan keperluan yang disuarakan oleh pengundi-pengundi di Sabah adalah mereka mahu infrastruktur, peluang perniagaan yang lebih baik untuk memastikan mereka dapat hidup dalam taraf hidup yang lebih baik dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan apabila kita bercakap soal pengumuman pakej Kita Prihatin ini, kita lihat garis masanya pengumuman pakej Kita Prihatin ini dibuat pada 11 petang, lebih kurang pukul 2.30 atau 3. Tapi beberapa jam sebelum itu kita juga dikejutkan dengan satu sidang media oleh ketua ataupun ketua pembangkang yang juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyatakan bahawa beliau mendakwa bahawa beliau mempunyai majoriti yang kukuh, yang cukup, dan sekaligus dakwanya Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muda Yassin telah pun tumbang, dan beliau ketika ini hanya menunggu waktu untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menunjukkan jumlah ataupun angka yang diperolehi untuk membentuk sebuah kerajaan baru. Dan ini juga menimbulkan persoalan apabila apakah yang ingin dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mengandaikan bahawa beliau akan mengambil alih tampuk kepimpinan, dan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan yang akan dibentuk kelak ini nanti adalah untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Kerana kita bertahu naratif politik di luar sebelum ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan mandatnya dirampas oleh sekumpulan atau individu tertentu, dan ini yang ingin dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengembalikan mandat itu kepada rakyat. Ini juga apabila bercakap mengenai mengembalikan mandat kepada rakyat ini, dia seolah-olah memberi signal. Mungkin apakah dikatakan mengembalikan mandat kepada rakyat itu, mungkin pilihan raya umum, PRU, seperti apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Syafiq Adas sebelum ini, mengembalikan mandat kepada rakyat, lepas itu dibubar Dewan Undangan Negeri. Jadi ini satu perkara yang dalam kita cuba untuk terus survive dengan keadaan ekonomi. Satu perkara adalah berkenaan dengan perkembangan politik tanah air, yang apa pun pastinya siapa-siapa pun yang memerintah ataupun mentadbir nanti perlu menjadikan kebajikan rakyat soal ekonomi sebagai keutamaan mereka. Ya, dan apa yang kalau kita lihat sentimen dikeluarkan oleh netizen di media sosial, pasti ramai yang terkejut mungkin satu berita yang ataupun satu pengumuman yang menggemparkan, tetapi dalam masa yang sama bukan pertama kali beliau membuat pengumuman seperti itu. Bukan pertama kali kami melihat satu berita yang menggemparkan perkembangan politik negara pada tahun ini sahaja. Pada tahun 2020 saya kira banyak perkara yang kami dah tak boleh terkejut. Permainan politik juga banyak yang kita lihat dikitar semula, dan
kitar semula itu satu perkara yang baik, Hakim, tapi tak semua perkara baik digunakan semula dan dikitar semula. Dan dengan itu kita nak lihat satu laporan yang juga mengejutkan, tetapi seperti yang saya katakan pada tahun 2020 ini banyak perkara yang dah tak mengejutkan. Ini cerita kitar semula yang tak patut kita contohi apabila kilang cuci dan jual semula kondom terpakai diserbu. Ini laporan dari negara Vietnam, dari Ho Chi Minh apabila polis Vietnam menyerbu sebuah kilang yang mengitar semula kondom terpakai di selatan bandar Ho Chi Minh, dan serbuan dilakukan selepas mendapat maklumat daripada penduduk tempatan. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kilang tersebut, mereka membeli kondom terpakai dan mereka mencuci. Ada juga laporan yang mengatakan mereka merebus semula kondom tersebut dan kemudian dibentuk dan dibungkus semula dalam plastik. Satu berita yang amat menjijikkan, Hakim. Ya, saya sampai tak tahu nak kata apa. Sedangkan perkara yang sepatutnya kita semula seperti botol, kaca, kertas, kotak, plastik. Sepatutnya kita, tapi bukan plastik sebegini. Saya mengandaikan bahawa kondom itu materialnya daripada plastik atau latex, getah. Tapi apapun, polis juga turut merampas lebih 300,000 kondom di kilang tersebut dan menahan beberapa individu bagi melakukan siasatan lanjut. Cuma yang kita bimbangkan perkara ini, ianya bukan hanya mungkin memualkan, tetapi sebenarnya daripada aspek kesihatan ia juga sangat bahaya sebenarnya apabila item ataupun perkara seperti ini dikitar semula. Bukan semua benda boleh kitar semula, Naila. Ya. Baik, itu semua ada laporannya di astroawani.com. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Salam hormat.